11 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 7 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, dalam tempoh 72 jam, 9 kes COVID-19 telah meninggal dunia, yang mana 7 kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Sebanyak 1,294 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepala jumlah keseluruhan sebanyak 124,716 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 1,070 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi Bru Health, manakala 224 adalah dari hasil 2,320 ujian makmar RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 2,521 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 111,340 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 13,187 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 6.4%. Dalam pada itu, 216 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala seramai 12,971 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga memaklumkan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 19 Mac 2022. Capaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 59.7% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, terdapat 4 pelanggaran arahan. Telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 3 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Penggunaan ART sudah memadai bagi pengesanan ujian COVID-19 dan mereka tidak perlu lagi beratur untuk menjalani ujian PCR kerana PCR hanya dikhaskan bagi kes-kes dan keadaan yang tertentu sahaja. Pengarah Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan menjelaskan perkara tersebut pada sesi wawancara bersama pihak media mengenai PCR versus ART. Di samping, Dr. Hajah Surita juga menasihatkan pentingnya memahami arahan pada kotak pengeluar ART sebelum melakukan ujian dan menggunakan kit ART yang diluluskan Kementerian Kesihatan. Bila kita ni menggunakan ujian ART ni, yang paling penting ialah sampling, sampel yang akan kita ni gunakan atau jadinya kita ni mesti apabila kita ni membeli atau dibukakan dengan satu ujian ART, kita ni mesti melihat dulu apa yang tertulis di dalam produk insert-nya tu, arah prosedurnya. Jadi kita ni pun mesti mengikut SOP-nya tu. Jadi kalau sekiranya ia ujian kit atau boleh digunakan untuk hidung, jadi digunakan untuk hidung. Kalau katanya boleh digunakan untuk saliva, air liur, boleh digunakan untuk air liur. Jadi sampling memainkan peranan yang sangat penting. Malam Munajan, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi semalam.
Dianjurkan secara maya, acara disertai oleh warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan turut diungkayahkan di 62 buah masjid seluruh negara. Acara dimulai dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Peruka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Dato' Seri Peruka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Peruka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis turut diisi dengan tazkirah bertajuk Taubat dan Harapan. Tapi syukur Alhamdulillah, Bis Datuk dengan beramai-ramai. Bagi mendukung dan mencapai sasaran negara dalam melaksanakan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Agama pagi tadi mengadakan Majlis Penanaman Pokok dan bergotong royong membersihkan persekitaran bangunan kementerian berkenaan di Jalan Dewan Majlis. Penanaman pokok didahului oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Warga kementerian juga menjalankan kempen kebersihan. Penanaman pokok merupakan antara garis panduan protokol hijau ke arah mengurangkan jejak karbon dan pelepasan gas-gas rumah hijau di premis-premis perkhidmatan awam. Mesyuarat Pengarah Kaunsil Pusat ASEAN Jepun AJC kali ke-41 yang diadakan melalui persidangan video baru-baru ini membincangkan mengenai cadangan pembentukan semula AJC dan program kerja dan belanjawan bagi tahun fiskal 2022. Mewakili Kerajaan Negara Brunei Darussalam ke mesyuarat berkenaan, Dr. Daeng Haja Mai Faizah Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat juga mengambil maklum pembentukan semula AJC tepat pada masanya dengan mengambil kira perkembangan yang berlaku di ASEAN dan Jepun sejak 40 tahun lalu, termasuk perkembangan semasa dalam ASEAN. Ia juga dijangka memberi manfaat kepada pihak berkepentingan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana di ASEAN dan Jepun. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Eugene To, Pengarah Pasaran Global Enterprise Singapura. Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan B pagi tadi mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam Kampung Jerudong dan diselajurkan dengan penyampaian derma bersempena bulan Ramadan yang bakal tiba. Penyampaian derma kepada golongan kurang berkemampuan di kampung berkenaan disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, dan yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz. Sementara itu, aktiviti gotong royong membersihkan kawasan masjid diungkayahkan bersama Persatuan Warisan Kedayan Jerudong Warisan, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Koperasi Serbaguna Persatuan Buhur. Sebanyak 150,948 kotak kecil kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia diagihkan kepada rakyat dan penduduk dari 14 buah mukim di daerah Brunei dan Muara sebelum tibanya bulan Ramadan. Kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia jelas menunjukkan rasa kasih sayang dan pemodelan baginda kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini, termasuk warga asing yang beragama Islam,
khususnya untuk jualan berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Setiap seorang menerima 1 kotak kecil buah kurma. Orang telah diedarkan lebih awal pada penduduk kampung mengenai dengan pembagian kurma kurnia kepada Yang Maha Mulia, dan masa pembagian diorang datang ke rumah sendiri dengan mematuhi SOP dan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kabawah-Duli Yang Maha Mulia atas penggunaan kurma kurnia pribadi kepada seluruh umat Islam negara Brunei Darussalam sebagai jodoh berbuka puasa. Memang mengharapkan dan menunggu jualah pemberian kurma ini. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada pihak kerajaan dan yayasan kerana memudahkan kami mengambil kurnia kurma melalui daripada ketua kampung. Tani mendapat kurnia pribadi ke bawah duli, iaitu buah kurma. Alhamdulillah, Tani rasa syukur dan nikmatnya juga pada bulan ini, bulan Ramadan yang mubarak. Di daerah Tutong, bagi memastikan pengagihan buah kurma berjalan lancar dan sempurna, proses pengagihan kurma dilaksanakan menggunakan borang khas yang diedarkan melalui penghulu dan ketua kampung. Proses pengagihan mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan sebagai usaha mengawal penularan wabak COVID-19. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur kerana menerima kurma kurnia Kabawah-Duli pada setiap tahun. Terima kasih kepada Kerajaan Kabawah-Duli Yang Maha Mulia kerana mengurniakan kepada penduduk-penduduk negara Brunei Darussalam. Sebagai warga negara asing yang bekerja di Brunei Darussalam, berterima kasih atas menerima buah kurma dari Kerajaan Kabawah-Duli Yang Maha Mulia. Terima kasih kepada Kerajaan Brunei yang setiap tahun bagi buah kurma untuk berbuka puasa. Kami duduk Brunei Darussalam dalam 23 tahun sudah, alhamdulillah. Kami tiap-tiap tahun dapat kurma, alhamdulillah, kurnia dari Kabawah-Duli Sultan di Brunei. Keluaran industri perikanan dijangka meningkat dengan aktiviti penternakan ikan oleh syarikat-syarikat tempatan. Antaranya syarikat Bru Agro Agriculture Sdn Bhd yang menyasarkan pengeluaran 15,000 ekor ikan tahun ini. Terletak di kawasan Kampung Sungai Teraban, daerah Belait, syarikat Bru Agro Agriculture Sdn Bhd memulakan projek penternakan ikan dalam kolam pada bulan September 2020 dengan 4,000 ekor ikan selunsong dan 9,000 ekor ketam. Pada awalnya, syarikat milik Awang Haji Abdul Syawal bin Yaman ini menyasarkan membuka 100 buah sangkar, namun terpaksa membatalkannya disebabkan beberapa faktor seperti keadaan air dan cuaca. Awalnya perancangan ialah untuk membuat 100 sangkar di kawasan Sungai Dua, Kampung Sungai Teraban, seluas 5 hektar. Setelah dikaji semula mengenai keadaan tempatnya, kesesuaiannya, keadaan cuaca, keadaan airnya, cuma dapat dibuat sebanyak 48 sangkar saja. Walaupun gagal mencapai sasaran awal, namun syarikat Bru Agro Agriculture berupaya mengeluarkan hasil pertamanya. Dengan bantuan Jabatan Perikanan, syarikat tempatan ini berusaha mengembangkan perusahaan dengan mengikuti kursus dalam dan luar negara. Berikutan permintaan yang sangat menggalakkan, syarikat tersebut menyasarkan penghasilan kira-kira 15,000 ekor ikan tahun ini. Daripada pengalaman yang awal itu 4,000, sekarang ini dalam 7,000 lebih. Jadi ini insyaAllah kalau anda ada apa-apa akan mengeluarkan hasil pada bulan Mei tahun ini ya. Akhir bulan ini ataupun awal bulan Mac kami ada mengorder dan ikan dalam sejumlah 15,000 ikan. Jadi awal target di sini mudah-mudahan 7,000 dicampur dengan 15,000 itu. Setakat ini alhamdulillah demand pembelian ikan tidak ada masalah. Permintaan itu banyak.
Dengan penglibatan lebih ramai pengusaha tempatan dalam industri penternakan ikan, sudah setentunya ia akan dapat meningkatkan jumlah keluaran perikanan di samping menjamin sekuriti makanan. Mungkin ramai yang meminati seni aquascaping atau lebih dikenali sebagai aquascape. Bagi yang meminatinya, mereka mempunyai cara berbeza untuk mengembangkan hobi tersebut sehingga menjadi sumber rezeki. Laporan lanjut bersama Azizi Ahmad. Dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti tumbuhan air, batu, kayu dan air, peminat aquascape mampu menghasilkan reka bentuk menarik dan unik. Bagi peminat aquascape tempatan, dengan hanya memandang ke arah aquascape, ia mampu menjadikan terapi antara bunyi air dan tumbuhan, seolah-olah mereka sedang berada di kawasan hutan atau wasai. Bagaimanapun, keunikan reka bentuk aquascape bergantung kepada konsep yang dipilih. Alam semula jadi yang kami bawa di sini adalah konsep semua yang bermula mesti bertemakan konsep. Kalau ada konsep, ia indah akan menjadi. Design atau ia tak melawakan konsep kita ni tu. Once the design is very beautiful, the concept will be beautiful. Minat dalam aquascape turut dikongsi bersama ahli keluarga yang lain. Pengalaman lebih 5 tahun mendalami bidang tersebut memudahkan mereka mengembangkannya menjadi perusahaan. Kadang-kadang juga kami melakukan juga post daripada IG, Instagram, FB dari segi pemasaran lah. Dan juga kadang-kadang ada juga kami membuat juga ikut macam ada expo juga. Sometimes kami ada ikut expo, kadang-kadang ada kami ikut berjual juga di tamu lah, di Gadong. Reka bentuk hasil anak tempatan ini tidak dinafikan mampu menandingi produk dari luar negara. Justru, belia di luar sana boleh mengembangkan minat yang ada untuk menjana pendapatan. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Sebahagian jalan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Temburong kini ditutup sementara sehingga hari Selasa 22 Mac 2022 pukul 12.30 malam. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menyatakan penutupan tersebut bagi membolehkan kerja-kerja pemasangan sensor Weigh in Motion WIM dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, para pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk menggunakan jalan lencongan melalui kontraflow sejauh 4.3 km yang disediakan di kawasan berkenaan. Bagi sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau live chat talian Darussalam 123 melalui talian 8333 123 atau email kepada pro@pwd.gov.bn.